Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Hakim serta rakan-rakan sekalian. So hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan berkenaan dengan perakaunan untuk contingency. So jadual yang saya tunjukkan kat sini adalah yang saya punya jadual contingency. So setelah membuat jadual perakaunan untuk contingency ini, memasukkan expenses serta segala expenses yang akan di-maintain setelah ketiadaan kita sendiri. Okey, so dapat saya rumuskan bahawa pelaburan itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Serta simpanan itu pun juga penting kerana apabila macam saya, contoh saya sebagai seorang suami, so jika saya meninggal dunia, dia akan menjadi beban kepada waris saya lah untuk menanggung segala hutang yang saya akan tinggalkan. So dalam jadual ini dapat kita tengok kat situ bahawa total expenses untuk setahun saya adalah 121,400 dan setelah ketiadaan saya haruslah di-maintain oleh isteri saya adalah sebanyak 69,700. Okey. So daripada 69,700 ni, untuk dia maintainkan perbelanjaan 69,700 memerlukan capital sebanyak 2 juta dan dimasukkan ke dalam ASB, mendapat pulangan daripada simpanan ASB tersebut untuk membayar membayar expenses yang di-maintain oleh isteri saya lah. Okey. So di sini saya nak share juga. So daripada total segala hutang saya yang saya tinggalkan, ditambahkan dengan hutang rumah, hutang kredit kad serta cukai. So total kat situ adalah RM363,750.22. So agak banyaklah hutang yang saya akan tinggalkan jika saya meninggal dunia lah. So secara kesimpulannya, selepas kematian saya, majikan saya akan memberi pampasan sebanyak RM380,000. So tolak dengan saya punya segala hutang saya. So shortfall untuk saya punya akaun untuk contingency ni adalah sebanyak RM2,63,628.78. So dalam masa yang sama juga saya telah berjumpa dengan seorang sahabat saya, iaitu seorang penjual takaful ataupun hibah, dan saya telah menceritakan tentang contingency ini kepada dia dan dia telah mencadangkan kepada saya untuk mengambil takaful hibah yang bernilai RM2,500 sebulan supaya waris saya iaitu isteri saya dapat menampung segala hutang yang saya akan tinggalkan setelah saya tak ada di dunia ni lah. So setelah saya bercerita dengan dia dan dia pun menceritakan tentang hibah, so saya plan untuk memang ambil lah takaful hibah ni untuk masa hadapan dan memudahkan urusan waris saya iaitu isteri saya dalam menguruskan keuangan dia akan datang. Itu saja saya punya penerangan. So seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Norita Abdul Samad. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurita binti Abdul Samad. Okey, untuk saya punya perakaunan untuk contingency yang dah saya buat. Okey, saya dapat rumuskan kat sini. Saya mempunyai shortfall sebanyak RM487,657.41 di mana sekiranya apabila ketiadaan saya ada terdapat bebanan hutang yang akan saya tinggalkan untuk waris dan pada saya pelaburan bagi masa depan adalah sangat penting bagi menjamin bebanan hutang sekiranya kita meninggal dunia dan waris kita boleh uruskanlah kita punya bebanan hutang tu sekiranya kita mempunyai simpanan dan juga pelaburan. Okey.
Kalau lihat pada expenses semasa hidup, total expenses adalah 115,955 setahun. Untuk jadi kalau sekiranya lah ketiadaan saya, total expenses yang perlu ditanggung oleh waris sebanyak 57,285. Itu pun ada yang terpaksa dikurangkan expenses, dan juga jika dilihat pada capital needed sebanyak 190,000 sejuta 1.9 juta yang diperlukan untuk meneruskan tanggungan semasa ketiadaan saya. Okey. Dan juga jika dilihat pada total liabilities sejumlah 284,255 jumlah total liabilities setelah ditolak dengan segala expenses, maksudnya ASB investment lah yang ada. Okey, so pada saya, kalau tengok kepada perekonomian kontingensi ni, apabila ditakdirkan nanti sebelum meninggal dunia, hutang yang banyak tu perlu diuruskan oleh waris kan. Jadi ada perasaan secara automatik akan jadi risau lah. Jadi saya pun ada juga terdengar dan terbaca tentang hibah dan wasiat. So tapi buat masa sekarang saya belum lagi ada membuat apa-apa hibah dan wasiat. Dan setelah buat pengiraan, saya berhasrat untuk membuat hibah dengan bayaran sebanyak 1,600 bulan dengan kadar segera lah, sebab dah banyak dihebahkan tentang hibah dan wasiat ni. Jadi sekarang ni adalah hibah dan wasiat adalah satu keperluan yang sangat penting. Jadi saya minta juga kepada rakan-rakan, terutama yang saudara Islam dengan saya, supaya menguruskan harta dengan bijak dan juga buatlah hibah sebelum apa-apa terjadi pada kita. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya Rosida Irma untuk meneruskan dia punya perakaunan untuk kontingensi dia pula. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Saya Rosida Irma binti Abdul Rahim, nombor matrik 266312. Akan memberi penerangan mengenai aliran tunai yang seperti yang tas kita orang sebelum ni lah. Kesinambungan daripada expenses yang kita buat sebelum ni, aliran tunai saya buat untuk adik saya sendirilah. So kita dah plan kontingensi ni. Aliran ini menunjukkan perbelanjaan tahunan adik saya dan isteri sebanyak 39,900. So isteri dia perlu mengurangkan kos perbelanjaan setelah kematian suami lah, kematian adik saya lah. Oleh demikian, untuk membantu keuangan lebih stabil dan terkawal, terdapat beberapa perbelanjaan yang perlu dikurangkan. Antaranya adalah perbelanjaan petrol, tour, utility, perbelanjaan makan di luar dan sebagainya lah. Untuk manakala perbelanjaan lain pula perlu dikekalkan kerana dia merupakan komitmen dan tanggungjawab yang dah difitkan, contoh fitkan dengan kontrak lah. Cara untuk kita cut koskan ni melalui pelbagai cara lah. Mungkin lebih dapat pengurangan lebih pada 50% potongan perbelanjaan every monthly lah. Kalau tengok aliran ni, kita dapat kurangkan kos perbelanjaan setelah dikira semua dapat 29,500. Walaupun kematian suami, si isteri perlulah meneruskan kelangsungan hidup sekeluarga. Oleh itu, si isteri perlu memerlukan modal sebanyak perlindungan dan perbelanjaan keluarga. Modal yang diperlukan ini membolehkan dia untuk boleh didapat melalui cara tuntutan hibah seperti kawan saya cakap sebelum ni lah. Tuntutan ini juga dalam pelbagai cara, jumlah perbelanjaan dibahagikan dengan peratus simpanan. Sebagai contoh, simpanan ASB, mana saham berhad lah. Oleh itu, si isteri boleh mendapatkan modal yang diperlukan sebanyak RM983,333.33 sebagai perlindungan dan perbelanjaan demi meneruskan hidup.
kehidupan dan kelangsungan hidupnya. Itu berdasarkan aliran tunai yang saya buat ni, si isteri ni mempunyai hutang bayaran kereta sebanyak 4,800 dan hutang ni tersenarai sebagai nilai keperluan yang dituntut dalam hibah, dan jika si isteri juga boleh mendapatkan takaful perlindungan sebanyak 300,000 yang mana menjadikan jumlah tuntutan hibah dia adalah sebanyak RM688,133.33. Ini kalau kita tengok kat sini memang kata shortfall lah dia punya jumlah dia kan. So apa yang saya dapat conclusion pada total ni seperti sahabat saya yang lain juga, pentingnya hibah, takaful dan insurans juga, dan paling penting bagi saya adalah saving. Perancangan keuangan daripada sekarang kita dah boleh supaya tidak membebankan kepada orang yang tinggal nanti kan. Kalau macam kematian suami tu sebenarnya beban yang sangat berat sebenarnya untuk seorang isteri lah orang kata. So daripada kos kita 50% kita kena extra kepada 80% macam itulah. So pentingnya perancangan hidup sesebuah keluarga. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Khairatul Huda binti Kaza. Nombor matrik 265962. Okey, sama juga seperti rakan-rakan yang lain. Saya buat plan contingency ni sambungan daripada yang sebelum ni lah, sepupu saya kan. So, untuk perbelanjaan tahunan sepupu saya ini adalah sebanyak 39,400. Apabila kematian si suami, okey, maka isteri dia perlu mengurangkan atau menghadkan kos perbelanjaan. Okey, macam seperti perbelanjaan telefon, internet yang memang dia guna kan sebelum ni kan, dan kita juga, dia juga boleh kurangkan kos daripada segi petrol dan tol. Maksudnya dengan cara menaiki pengangkutan awam lah. Lepas tu perbelanjaan lain yang perlu dikekalkan kerana ianya adalah komitmen bulanan si isteri ni lah. Okey, setelah dikurangkan dan dipotong beberapa perbelanjaan, jumlah perbelanjaan tahunan yang baru adalah sebanyak 33,100. Setelah kematian suami, si isteri memerlukan modal untuk kelangsungan hidupnya sekeluarga. Modal yang diperlukan ini boleh didapatkan dengan cara tuntutan hibah atau insurans takaful. Tuntutan ini boleh didapatkan dengan cara perbelanjaan dibahagikan dengan peratus simpanan, sebagai contoh simpanan ASP lah. Jadinya si isteri telah mendapat modal yang diperlukan sebanyak 1 juta sebagai perlindungan dan perbelanjaan keluarga. Berdasarkan aturan ini, okey, si isteri mempunyai hutang bayaran kereta sebanyak 6,000 dan tersenarai sebagai nilai keperluan yang boleh dituntut sebagai hibah lah. Okey, si isteri juga mempunyai takaful perlindungan sebanyak 300,000, menjadikan jumlah tuntutan hibahnya sebanyak shortfall 809,000. Okey, sama seperti kawan-kawan lain, hibah dan takaful sangat penting, ASP juga penting, saving juga penting. Kita kena membuat perancangan dengan betul. Okey, saya mohon maaf atas suara yang ni lah, maksud ada gangguan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.